Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zainapi bin Zainal, guru dari SMKA Hamidiyah Kajang, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu juga bagaimana bentuk soalan nahu dan sorof Ustaz. Silakan. Syukran jazilan li da'i Luqman. Sama-sama. Fi hadza al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah yahtawi ala as-sarfi wan nahwi. Baik. As-sarfu at-tatbiqi 10 darajat wan nahwu at-tatbiqi 10 darajat. Idzan fi qismi as-sani 20 darajah. Pada bahagian kedua ni kita ada 20 markah. Dia bahagikan kepada as-sarfu 10 markah dan an-nahwu 10 markah. Baik. La takhruju as'ila al-imtihan fi al-qawaid at-tatbiqiyah lil mawdu'at al-atiyah faqat. Maksudnya adalah soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah tidak keluar daripada soalan tersebut, hanya 4 tajuk ini sahaja yang dipelajari pada semester 3. Okey. Yang pertama sekali berkaitan dengan al-musanna, ismu al-musanna. Asani ismu al-jam'i. Kama qad arafna al-jam'u yang qasmu ila salah satu jumu'. Jam'u muzakkar salim wa jam'u muannas salim wa aidan jam'u Taksir. Taksir. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik, asalis an-nisbah. Ya. An-nisbah, ya an-nisbah, wa akhiran al-fi'lu as-sahih wal mu'tal. Wa hadza al-mawdu' alladhi qad darasa at-tulab fi sanah as-salisah. Pada sem yang ketiga. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan soalan sorof dan nahwu. Baik, kita pergi kepada soalan berkaitan dengan sorof dahulu. Bentuk-bentuk min anwa'i al-asilah fi sorfi. Awalan, siyaratu al-kalimah. Pembinaan perkataan minal ismi wal fi'li. Bentuk-bentuk soalan yang ditanya. Manakala yang kedua, istikhdamu al-kalimah fil jumlah. Istikhdaman sahihan. Bagaimana cara untuk menggunakan perkataan yang telah diubah, yang telah kita pelajari di dalam jumlah dengan penggunaan yang betul. Itu di antara bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah fi ilmi sarfi, pada sorof. Baik, contoh soalan berkaitan dengan siyaratul ismi, pembinaan kata nama. Uzkur siratai, 2 sirah, al-musanna wal jam'i lil kalimat al-atiyah. Ini adalah bentuk soalan yang pernah ditanya di dalam soalan berkaitan dengan sorof. Awalan muhamin, asani ar-ra'i, asalih muwazzafun, warabi al-mustashfa, wal khamis misbah. Baik, di sini perlu kepada penekanan kepada pelajar Da'i Luqman. Kita tengok soalan di sini, ada soalan yang nakirah. Contoh muhammin, muwazzafun, misbah. Dan ada soalan yang nakirah, ma'rifah, iaitu ar-ra'i, al-mustashfa. Okay. Untuk jawapan dia, yunsahu li talib, dinasihatkan kepada para pelajar supaya mengekalkan. Kalau nakirah, muhammin, jawapan dia mesti nakirah, tidak perlu buat ma'rifah. Ar-ra'i adalah ma'rifah, mesti dikekalkan ma'rifah, tidak perlu buat kepada nakirah. Okey. Matlubu as-su'al muhimun jiddan. Fahmu matlubi as-su'al, memahamkan kehendak soalan adalah merupakan perkara yang penting kerana ia juga mempengaruhi permakahan. Betul. Tengok contoh. Muhamin, bagaimana kita nak jawab soalan? Pertama sekali, fala budda likulli talib an yafhama atau jihad. Apa clue dia nak faham soalan tersebut? Jadi soalan di sini ada 2 clue dia. Clue pertama adalah usku siratayai. Siratai, 2 sirah. Sebab ada pelajar dia akan buat 1 sirah saja. Dia kena faham. Sirah yang pertama adalah al-musanna, sirah yang kedua adalah al-jam'u. Idzan likulli su'alin ijabatani. Ada 2 jawapan dia. Ada 2 jawapan, ada 2 jawapan dan seterusnya. Jom, hayya bina. Kita tengok apa jawapan. Okey. Al-kalimah, jawapan dia,
dinasihatkan juga para pelajar apabila nak menjawab soalan berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah, kita buat kotak. Memudahkan dan kita pun rasa ceria dari Luqman. Apabila penampilan kita kemas, segak, macam kita berdua lah kan. Kita rasa begitu semangat. Dan jawapan kita pun macam begitulah juga dengan jawapan. Betul. Bila kotak, kita rasa macam semangat, cantik jawapan kita. InsyaAllah markah pun cantik apabila kita buat dengan begitu rapi dan cantik. Muhamin tadi. So al-musanna dia, kotak dia muhamiyani. Dan al-jam'u muhamuna dan seterusnya lah. Ar-ra'i, ar-ra'iyani, ar-ru'atu, muwazzafun, muwazzafani, muwazzafuna dan seterusnya. Di sini al-musyahidun al-kiram, para pendengar yang dirahmati, perlu kefahaman yang betul. Baik. Fokus kepada pemahaman di sini adalah kita jangan ubah kepada fi halati nasbi wal jarri. Al-ijabah. Kita kekalkan pada fi halati raf'i, pada keadaan rafa'. Contoh dia muhamiyani. Betul kalau kita jawab muhamiyaini, tetapi dia akan merugikan pelajar, kemungkinan tersalah jawab. Jadi untuk jawapan yang tidak perlu kepada marfu', mansub dan majrur, kita kekalkan fi halati raf'i. Itu adalah al-ahsan wal afdal. Itu adalah ilmu kepada para pelajar yang perlu fikir teliti untuk menjawab soalan berkaitan dengan al-sarfu. Itu yang pertama dari Aiman. Yang kedua, bila soalan tu tidak memerlukan kepada baris, jangan kita letak baris. Okey. Fahmu matlubi as-su'ali amru muhimun. Itu adalah clue kita. Fahmu matlubi as-su'ali amru muhimun ayuhat tulab wa talibat wal musyahidun al-kiram. Memahami tuntutan arahan soalan itu penting. Kalau tidak ada soalan berkaitan dengan letak baris, jangan buat. Tak perlu letak baris. Ya, betul. Jadi dia akan mengganggu permakan itu sendiri. Baik. Seterusnya, ini adalah contoh juga berkaitan dengan siyaghatul fi'li. Tadi siyaghatul ismi, kata nama. Ini kata kerja. Sama arahan soalan dia sama. Clue yang pertama atau jihad dia adalah uskur siratai. Dua juga sirah dia. Al-mudhari' wal amru. Fahmu matlubi as-su'ali amru muhimum. Memahami kendak soalan. Dia nak mudhari' dan amal. Jangan buat fi'il lain lah. Okey, biasanya ada sama ada madi, mudhari', amal. Kat sini dah bagi mudhari' dan amar. Baik. Jadi dia dah bagi contoh dia waqa, asha, wasala, rawa dan akhaza. Kita tentukan mudhari' dan amal. Kat sini tidak kata ma'atashkil, tidak ada baris. So tak perlu kita letak baris. Fahmu matlubi su'ali amrun muhimun jiddan. Kaifa al-ijabah fi hadza as-su'al? Al-ijabah waqa yaki mudhari' aidan kena buat kotak. Bila suara buat kotak, al-amru ki. Tak perlu letak baris. Tidak perlu letak baris. Kalau kita letak baris, dia akan mengganggu jawapan kita. Sebab kita kadang salah letak baris. Kita dah tulis betul. Tapi bila kita letak baris, salah. Sedangkan soalan tidak perlu letak baris. So, fahmu matlubi su'ali amru muhim. Asha ya'ishu ish. Wasala yasilu sil. Rawa yarwi irwi. Akhaza ya'khudhu khudh. Ini adalah contoh soalan berkaitan dengan siyaghatu al-fi'li. Baik, nantakil ila as-sarfu aidan. Masih lagi saraf, iaitu berkaitan dengan istikhdam al-kalimah fil jumlah. Di sana ada soalan yang berkaitan dengan bagaimana nak menggunakan perkataan yang diberi kemudian buat ayat yang sempurna. Contoh soalan dia, ansib ila kulli kalimatin minal kalimat al-atiyah thumma istakhdim al-kalimah fi jumlatin mufidah. Ada dua clue dia. Pertama sekali ansib. Okey. Yang kedua adalah istakhdim al-kalimah fi jumlah al-mufidah. Buat ayat yang sempurna. Jadi para pelajar kena fahmu matlubi as-su'ali. Samaun jami'atun yadun nasun madrasatun. Baik. Ini adalah contoh jawapan kepada soalan tersebut. Baik, di sini Da'i Luqman, kita tengok yang
soalan berkaitan dengan yang pertama tadi, sekiranya nakirah, Ya. makrifah. Betul. Tetapi untuk buat ayat, kita boleh ikut sama ada nakirah, makrifah, tak ada masalah. Walaupun soalan tersebut adalah soalan berkaitan dengan nakirah. Okay, kita boleh buat. Ya. Sebab bila buat ayat, dia bebas Ya. sedikit. Yang penting pelajar dapat memahami arahan soalan dan dapat menjawab dengan betul. Contoh samaun. Nisbah ni para pelajar dah pelajar pada semester 1 dan semester 3. Tapi semester 3 ni lebih detail lagi. Apabila kita mempelajari berkaitan dengan al-ismu al-mansubu, para pelajar faham. Al-ismu al-mansubu itu adalah yang berkaitan dengan sifat. Contoh, Al-Quranul Karim ahadu al-kutubi as-samawiyah. Baik. Samaun al-ijabah ya nisbah samaiyun. Tapi bila buat ayat berkaitan dengan al-kutub adalah jamak taksir hukmuhu muannas as-samawiyah. Di sinilah memerlukan kepada para pelajar memahami kaedah yang telah dipelajari sebelum nak peperiksaan. Baik, sesungguhnya kita pergi kepada bahagian yang kedua juga, al-qawaid at-tatbiqiyah, berkaitan dengan nahwu. Okey. Soalan tidak akan ditanya melainkan kepada 5 item tersebut. Al-istisna, al-idhafah, al-hal, an-na'tu wal atfu, sebagaimana yang soraf tadi. Okey, di antara jenis-jenis soalan berkaitan dengan qawaid an-nahwu ni. Baik, bina'ut tarkib yang pertama. Okey, yang kedua, tasih al-akhta' fi nasi, membetulkan kesalahan dalam petikan. Yang ketiga, takwinu al-jumlah al-mufidah, membuat ayat yang sempurna. Baik, kita tengok contoh yang pertama dari Aiman. Bina'ut tarkib. Itu soalan berkaitan adif kulla kalimatin tatakhatum fi ma yati ila ya'i al-mutakallim ma tashkil. Baik, ya Da'i Luqman, apakah Da'i Luqman faham clue dia arahan soalan ni? Yang pertama sekali dia apa ni sebenarnya? Dia suruh kita buang dan tambahkan ya mutakallim. Baik, bagus. Pertama sekali dia suruh buat apa? Idhafah. Okey, kemudian dengan ya mutakallim, satu lagi apa dia? Dengan tashkil. Tashkil, letak baris. Okey, para pelajar faham. Baik, contoh ini. Okey, saya nak minta Da'i Aiman mungkin boleh jawab soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ya. Kalau tengok nombor 3 tu, kita kena hazfu alif lam. Kita kena buang alif lam. Kemudian idhafatu ya mutakallim. Kita tambahkan di hujung itu ya mutakallim. Jadi dia akan jadi apa? Safara abi ila ahsanta. Barakallah, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok al-ijabah. Safara abi ila Makkah lil umrah. Okey, untuk makluman, bila mudhaf dia mesti nakirah. Betul tak Da'i Luqman? Mesti nakirah dan mudhafun ilaihi sebagaimana yang kita tahulah, sama ada yang mutakallim dan sebagainya. Ini adalah contoh yang telah dipelajari. Begitulah juga dengan tasih al-akhta', membetulkan yang salah dalam nas. Biasanya untuk musyahidun al-kiram, pelajar semua sekali, apabila yang salah ni dia akan bagi yang marfu'. Jadi jawapan dia adalah sama ada mansub atau majrur. Dia bagi mufrad, dia nak adalah musanna dan jamak. Itulah yang perlu para pelajar mengetahui. Dia bagi nakirah, dia nak adalah makrifah. Itu ada item-item jawapan untuk tasih al-akhta'. Contoh, ijtama'a mudiruna al-madaris. Al-ijabah, ijtama'a mudiru al-madaris. Sebab mudiru adalah mudhaf, dia tidak perlu dibuang nun. Ini adalah contoh soalan berkaitan dengan tasih al-akhta'. Baik, soalan yang ketiga berkaitan dengan qawaid at-tatbiqiyah adalah takwin al-jumlah al-mufidah, membuat ayat. Membuat ayat. Yang diberi contoh soalan dia adalah istakhdim kulla kalimatin minal kalimah al-atiyah na'atan. Na'at sifah. Fi jumlati mufidah. Dia bagi contoh al-mufid, al-jamilatan, karimun solihina yabki. So para pelajar mesti fahmu matlubi as-suali. Faham. Sekiranya ada alif lam, mesti jawapan dari alif lam. Al-jamilatani musanna, jawapan dia mesti musanna. Tengok bagaimana jawapan dia. Al-ilmu al-mufid muhimmun fi hayati al-insan. Kena faham arahan soalan tu. Contoh nombor 5, ra'aitu waladan yabki fi suqi. Itu adalah merupakan contoh jawapan kepada soalan membuat ayat berkaitan dengan tajuk an-na'tu. Baik.
Okey Ustaz, baik. Jadi penting untuk kita faham soalan tersebut, apakah kehendak soalan, sama ada nak baris ataupun tidak, supaya kita dapat menjawab dengan baik. Betul, Baiklah Ustaz, Ustaz. kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Sukses STPM 2021. Didik TV KPM